Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Berkaitan dengan himpunan Turun Anwar, akhirnya padah diterima. Akhirnya, apa yang netizen cakap sebelum ini, penyokong Anwar kata yang mereka tidak suka apa saja perkara-perkara yang menghina Anwar Ibrahim. Antara satu perkara yang memalukan bagi saya yang dilakukan berkaitan dengan satu video yang saya lihat di mana ada patung Anwar dibuat lalu disebat. Nah, akhirnya berkaitan dengan berita ini, Cikgu Bad ditahan, disiasat atas dakwaan menghasut. Nah, tidak tahu kalau ada lagi mana-mana yang terlibat berkaitan dengan isu ini. Saya rasa mereka perlu dikenakan tindakan undang-undang kalau mereka ini benar-benar didapati bersalah. Oke, sebelum saya perkenalkan kepada Anda, sebelum saya teruskan isu kita hari ini, saya perkenalkan kepada Anda satu produk terapi imun. Produk ini adalah untuk mendidik, meningkatkan dan menyeimbangkan sistem imun badan sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Penyakit contohnya kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout, gastrik, penyakit melibatkan jantung, hati, buah pinggang, dan macam-macam lagi. Produk ini diluluskan KKM, produk ini diluluskan hospital, halal, selamat, dan semula jadi. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, Ketua Bersatu Port Dickson, Badrul Hisham Syahrin atau Cikgu Bad, ditahan polis. Didakwa berkaitan dengan perhimpunan Turun Anwar. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, pihaknya dimaklumkan pada pukul 2.30 petang bahwa Cikgu Bad ditahan di kediamannya. Rafiq mengecam tindakan pihak berkuasa itu dengan mendakwa ia tidak perlu kerana Badrul Hisham sudah menetapkan temu janji untuk bertemu penyiasat polis yang bertanggung jawab kesnya di Bukit Aman. Kertas siasatan dibuka atas dakwaan kesalahan di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil Tingkah Laku Menghina, Seksyen 504 Kanun Keseksaan, menghina dengan sengaja dengan niat untuk mencetuskan pecah keamanan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan katanya. Tindakan pihak berkuasa dan atau arahan yang diberikan oleh pihak atasan adalah amat dikesali, lebih-lebih lagi apabila tiada sebarang insiden tidak diingini semasa dan atau susulan daripada himpunan Turun Anwar. Cikgu Bad adalah antara pemimpin protes pada perhimpunan mendesak peletakan Anwar di dataran Merdeka hujung minggu lalu. Malaysia kini telah menghubungi Ibu Pejabat Polis Persekutuan untuk mendapatkan ulasan dan butiran lanjut. Jadi saudara-saudara, dengan video yang saya rasa Anda pun sudah menonton video ini, video yang kita dapat lihat patung Anwar, dipukul. Jadi ini satu perkara yang amat memalukan diri sendiri dan memalukan negara. Jadi akhirnya siapapun juga dalang daripada yang melakukan aktiviti memalukan ini, apa pandangan Anda? Apa yang mereka perlu dapat supaya perkara ini tidak berulang lagi dan tidak menjadi normalisasi di Malaysia? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, setelah selesainya demo Turun Anwar ataupun himpunan Turun Anwar, mungkin di dalam pemikiran kepada Anda di luar sana yang tidak menyokong Anwar, mungkin Anda melihat Anwar semakin melemah. Dan mungkin ada kalangan netizen di luar sana yang berfikir Anwar lemah setelah perhimpunan ini dilakukan. Tapi kita kena fikir secara
lebih kritikal, kena fikir secara lebih rasional dan profesional. Pada akhirnya, saudara-saudara, bukannya Anwar turun. Setelah perhimpunan selesai, Anwar tetap ada sokongan ahli parlimen yang cukup. Anwar masih Perdana Menteri. Tapi ada satu kehebatan Anwar yang saya nak perkenalkan, yang saya nak kongsi kepada Anda. Saya rasa ini tidak mampu dilakukan oleh Muhyiddin, oleh Mahathir, oleh mana-mana pemimpin pembangkang yang coba untuk jatuhkan Anwar. Kerana Anwar adalah Perdana Menteri hari ini, dan ini satu kemenangan besar Anwar. Dan kredit perlu diberikan kepada Anwar. Tapi sebelum itu saya nak share kepada Anda, ini adalah produk terapi imun molekul bijak. Produk ini adalah untuk mendidik, meningkatkan sistem imun badan sehingga mampu menjadi bijaksana, sehingga mampu menjadi kuat dan seimbang untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Jadi di dalam produk ini terdapat TF ataupun transfer factor. Produk ini adalah untuk menguatkan sistem imun badan, terutamanya kepada Anda yang mungkin sedang alami masalah kesehatan. Apapun juga masalah kesehatan Anda alami hari ini, mari ikhtiar untuk cari hidup yang lebih sehat. Cari ikhtiar supaya penyakit itu boleh disembuhkan. Jadi jangan tunggu lagi sekiranya Anda memerlukan kesehatan, sekiranya Anda ada masalah kesehatan, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera, kita boleh cerita. Saudara-saudara, satu kemenangan baharu PMX yang saya nak kongsi kepada Anda. Gencatan senjata berkuat kuasa mulai jam 24 waktu tempatan 28 Julai. Perdana Menteri Thailand, Kemboja setuju gencatan senjata serta-merta. Saya rasa ini satu kredit yang paling besar perlu diberikan kepada Anwar. Kita dapat lihat melalui berita ini, Anwar memainkan peranan yang sangat besar. Tidak semua Perdana Menteri, tidak semua orang mampu menjadi orang tengah di tengah-tengah konflik yang berlaku di negara jiran sehingga ada peperangan berlaku. Tapi Anwar muncul menjadi pendamai. Di dalam ruangan komen, ada yang kata semoga rantau Asia Tenggara kekal aman. Ada yang kata Alhamdulillah terbaik PMX, tokoh pemimpin dunia Anwar Ibrahim. Semoga Allah kekalkan takdir negara. Semoga diberi hidayah kepada puak yang dengki dan cemburu, iri hati padanya. Mungkin ini boleh menjadi satu sebab Anwar untuk terus menjadi Perdana Menteri sehingga PRU 16 dan mungkin juga sehingga PRU 17, 18, 19, 20. Nah, Thailand dan Kemboja bersetuju melaksanakan gencatan senjata serta-merta dan tanpa syarat bagi meredahkan ketegangan di sepanjang sempadan yang dipertikaikan, hasil satu mesyuarat khas yang diadakan di Putrajaya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan persetujuan itu selepas mempengerusikan mesyuarat khas antara Thailand dan Kemboja di Kompleks Seri Perdana di Putrajaya. Perdana Menteri Kemboja, Hun Manet, dan pemangku Perdana Menteri Thailand, Phum Tham Wechayachai, menghadiri mesyuarat yang bermula pada pukul 3 petang. Turut hadir Duta Amerika Syarikat ke Malaysia, Edgard Kagan, Duta China ke Malaysia, Ouyang Yujing, dengan Amerika Syarikat bertindak selaku penganjur bersama, manakala China sebagai pemerhati bagi menyokong penyelesaian damai terhadap krisis berkenaan. Saya sangat menyokong perbuatan murni PMX ini dan mungkin boleh menjadi salah satu kredit besar Anwar supaya tetap menjadi pemimpin Perdana Menteri pada masa akan datang.